Khusus untuk bulan Ramadan, 4 ini jangan tinggal di mana-mana, especially ketika nak buka puasa. Nabi sebut fa'akthiru fihi bi arba'i khisalin. Bulan Ramadan banyakkan menyebut 4 perkara. Ammal khaslatani, 2 perkara ini, tardawna bihima rabbakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إلى حضرات النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإلى كافة الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين، وإلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين والتابعين وتابعيهم، وإلى جميع أولياء الله الصالحين والشهداء والعلماء والفقهاء والمحدثين، وإلى سائر مشايخنا ومشايخ مشايخنا وأهل أسانيدنا وسلسلاتنا، وإلى أرواح أموات المسلمين وإخواننا الحاضرين والغائبين، وخصوصا إلى الروح الإمام الغزالي رحمه الله، وإلى الروح الإمام الحبيب عبد الله بن علوي الحداد رحمه الله، وإلى الروح وإلى شيخنا الشيخ محمد أمين بن عدروس الحسيني شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Yang bawa kitab pada muka surat 376, adab yang ke-38. Siapa yang ada kitab buka saja adab yang ke-38. 378. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu hafizahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ila an qala. Berkatalah pengarang kitab ini, saya baca tadi, hafizahullah, mudah-mudahan Allah menjaganya, sebab beliau masih hidup ni, muda daripada saya lagi pengarang kitab ni, tapi alimnya jauh daripada Ustaz Mahathir. Memang orangnya Masya Allah, luar biasa. Adab ketika berpuasa Ramadan. Di antara adab-adab ketika berpuasa Ramadan, Ramadan itu bahasa Arab. Ketika orang Arab menamakan bulan ini, cuacanya sangat kuat, panas lit-lit, panas kuat, sehingga memecahkan batu-batu. Panas yang kuat sehingga memecahkan batu-batu itu namanya ramda. Namanya ramda. Ra mim dad alif hamzah, ramda. Maka disebutlah nama bulan ini Ramadan. Maksudnya bulan yang panas, kerana cuacanya panas sampai pecah batu-batu tu. Itu nanti jadi isyarat kekuatan amalan-amalan dalam bulan Ramadan, memecahkan dosa-dosa, menghapuskan dosa-dosa. Sedar tak sedar memang dihapuskan dosa. Sebab itu dalam kaedah menyebut ini berdasarkan Al-Quran. Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan menghapuskan kesalahan-kesalahan, dosa-dosa. Jadi kata ulama, kalau kita buat dosa, terus buat baik. Contoh, mengambil barang orang, kembalikan dulu, baru kita bertaubat, solat ke, bersedekah ke, gitu nah. Apa sahaja yang baik-baik. Contoh, terkata orang, termengata orang, maka banyakkan zikir subhanallah wa bihamdihi. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, siapa yang baca setiap hari subhanallah wa bihamdihi mi'ata marrah, 100 kali, diampunkan dosanya yang kecil. Jangan lupa, ini zikir yang jangan tinggal setiap hari. Jadikan ia wajib untuk diri kita beramal. Mudah, subhanallah wa bihamdihi. Bagus lagi,
al-baqiyatus salihat, iaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalau nak tambah lagi, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Khusus untuk bulan Ramadan, 4 ini jangan tinggal di mana-mana, especially ketika nak buka puasa. Nabi sebut fa'akthiru fihi bi arba'i khisalin. Bulan Ramadan banyakkan menyebut 4 perkara. Ammal khaslatani, 2 perkara ini, tardawna bihima rabbakum. Kalau kamu baca, ia akan meridhakan Tuhanmu. Maksud, menjadikan Tuhan kamu redha. Itulah dia syahadah dan istighfar. Kalau kita bersyahadah, Allah redha. Kalau kita beristighfar, Allah redha. Sebab bersyahadah tu kita admit bahawa Allah Tuhan kita. Bila kita mengakui Allah Tuhan kita, kita adalah hambanya. Hambanya satu je, taat perintahnya itu. Yang disuruh buat, yang dilarang tinggal. Yang kedua, istighfar. Istighfar supaya kita jangan sombong. Maksud, kalau kita ni memang berbuat salah pun dan kita mohon ampun pada Allah, suka tu. Allah tak suka orang sombong. Penyakit hati paling bahaya, hasad. Penyakit hati paling bahaya, tak berani jawab. Tadi dah tak tepat. Tak apa, dalam belajar, tepat ke tak tepat, memang proses belajar, ya. Kalau riak tu dia kategori lain juga, tapi kategori penyakit hati yang paling bahaya, hasad. Penyakit hati yang paling Allah tak suka, sombong. Boleh, tolong ditulis tu untuk diingat, supaya Ramadan depan ditanya boleh jawab. Penyakit hati paling bahaya tadi apa? Hasad. Penyakit hati paling Allah benci. Sebab orang yang sombong tu dia seolah-olah dia ambil kekuasaan Allah. Sebab orang yang layak sombong, dia punyai segalanya. Allah yang punyai segalanya. Sebab itu jangan sombong. Baik. 2 lagi, la yaghni anhuma, tak boleh tidak, mesti kita minta 2 benda ini. Apa dia? Kita minta syurga dan minta jauh dari neraka. Kenapa kita minta dua-dua? Kerana jangan kita masuk syurga setelah masuk neraka. Tak mau. Sebab tu jangan minta syurga je. Minta syurga jauh neraka, supaya kita masuk syurga tanpa hisab. Kan Datin Ustazah Aminah mengajar kat sini, kita berusaha masuk syurga tanpa hisab. Beliau ada ajar doa tak untuk supaya kita masuk syurga tanpa hisab? Ada? Baik, dengar dulu doa ni. Kalau sama tu, samalah tu. Ya Fattahu, silakan sambung. Maksudnya belum dah tu. Mungkin doa lain ataupun dah dibagi tapi dalam buku saja. Mungkin juga nah. Tak apa. Tak apalah tu. Ya Fattahu ya Wahhab, adkhilnal jannatal firdaus bighairi hisab. Sekali lagi, ya Fattahu ya Wahhab, adkhilnal jannatal firdaus bighairi hisab. Doa ni diajar oleh guru kami Syekh Muhammad Nuruddin Marbu Al-Banjari Al-Makki. Ya Fattah, wahai Allah yang membuka segala kebaikan. Ya Wahhab, wahai Allah yang memberi, mengurnia segala kurniaan. Adkhilnal jannata, masukkan kami. Kalau boleh guna adkhilna, jangan adkhilni. Sebab na ni masukkanlah kami, suami, isteri, anak-anak. Al-jannatal firdaus, syurga firdaus bighairi hisab, tanpa hisab. Sebab ada yang masuk syurga tanpa hisab dulu. Kalau boleh kita tak nak lah. Sebab 1 hari di syurga, di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Ya Allah, kita tak maulah. Walaupun nanti orang-orang yang beriman finally masuk syurga juga.
Tapi how many years you have to wait? Kita tak nak terus yang masuk. Sebab itu datang kelas Ustazah Datin Aminah lah. Beliau akan bagi tips-tips melalui hadis-hadis Nabi supaya kita masuk syurga tanpa hisab. Itu yang kita nak. Dia masuk syurga ni kalau kita boleh dekatkan pemahaman macam masuk tol jugalah. Tol. Dulu kan paling sebelah kiri tu kan manually tu. Kemudian a little bit faster yang tengah-tengah tu. Touch and jangan tak go. Kawan saya dia touch tak go, dah kena horn orang belakang. Yang paling laju apa? Very smart. Smart tech. Yang baru ni saya belum ni lagi. Saya pakai yang smart tech dah sekarang. Belum pasang lagi. Tapi rasa hati nak kekal dengan smart tech. Smart tech very smart satu dan tak banyak benda nah. Beli itu benda itu saja angkat kan. Tapi nak masuk lorong yang kedua tu bukan senang. Dia mesti ada kad. Ada kad kan? Bukan kad saja, dia mesti ada amount cukup. Bukan amount saja, mesti pandai cara gunanya. Macam mana? Turunkan cermin. Jangan di high saja. Maksudnya nak masuk syurga, mesti ada caranya, beramal. Tapi nak masuk syurga tanpa hisab, itu smart tech tadi tu. Tapi itu lagi banyak requirements. Apa? Kena ada ni benda tu, apa nama, device-nya kena ada. Satu. Yang kedua, mesti ada kad. Tiga, mesti ada duit. Yang keempat, Kak Ajah, duit tu mesti cukup. Jangan tak cukup. Tambah lagi mesti ada bateri. Bateri itu pula jangan kong, jangan weak. Dah semua dah ada kan? Apa lagi? Mesti cara yang betul. Macam mana? Angkatkan, jangan letak dalam drawer, angkat. Kan? Last but not least. Apa? Angkat, jangan terbalik. Sebab dah kena kat orang depan ni. Angkat. Tak juga. Saya dah nervous sebab kalau saya boleh, ya Allah, jangan kerana saya orang marah. Takut nanti dia marah, dia berdosa nanti. Tapi sebabnya kita kan, ya Allah, minta doa. Rasanya dah prepare dah semua tu. Akhirnya adik depan tu macam ni. Rupanya yang ini terbalik rupanya. Lekat tak? Walaupun kita nak the most fastest, tetapi mesti caranya betul. Dan mesti ada benda sama juga. Siapa tak nak masuk syurga tanpa hisab kan? Sembahyang cukup tak? Khidmat dengan suami cukup tak? Dengan anak-anak, dengan ibu dan sebagainya ya? Baik. Boleh kita nak dapatkan itu, kena cukupkan requirements dia. Di antara, baik, Ramadan tadi tu maksudnya apa? Cuaca panas sehingga memecahkan batu-batu. Itu tamthilan kepada amalan-amalan yang banyak kita lakukan sehingga memecahkan dosa-dosa. Sedar tak sedar, dia akan pecah juga. Lagi banyak kita amal, lagi baguslah. Tadi bagus juga forum tadi tu. Seni dalam beramal. Tadi saya datang lambat sikit tadi sebab kami berhenti pukul 10.15 tadi tu. Seni dalam beramal bagus juga. Maksudnya apa? Kita beramal bagus, tapi bagaimana kita biar cerdik supaya amalan tu bertambah-tambah pahalanya walaupun amalnya sedikit. Yang kita kongsikan tadi, niat kena banyak. Ni kita masuk kelas ni kan, apa tujuan? Memang tujuan nak belajar kan? Itu satu pahala. Biar banyakkan niat itu, sebab koi banyak, koi bagus. Lagi banyak niat, lagi bagus. Niat yang pertama tadi memang saya nak hadir untuk menuntut ilmu. Tambah yang kedua, supaya saya keluar daripada kejahilan. Yang ketiga, supaya saya dapat bersedekah. Tengok tabung di depan tu, ada berapa tu? Masuk di sedekah berapa dah? 3 kan? Yang keempat, supaya saya dapat jumpa kawan-kawan.
Jumpa kawan yang baik itu kan memberi motivation. Apa dah? 4 kan. Supaya saya dapat ilmu hari ini, saya nak disseminate, saya nak sampaikan pada yang lain. 5, berapa? 5 ke 6 tadi? 5. Saya paling kurang 1.5 jam Ustaz Mahathir bercakap ni, taklah saya mengumpat orang. Berapa dah tu? Saya nak supaya saya kalau tidur pun biar bernilai ibadat. Tapi dengan niat jangan buat lara, jangan mendengar orang lain mengumpat. Tu berapa dah tu? 7 kan? 3 tambah sendiri. Maksudnya lagi banyak niat, lagi banyak pahala. Tambah lagi, ya Allah, kalau kehadiranku ini diterima olehmu sebagai suatu amal soleh berpahala, ya Allah, sampaikan juga pahala ni pada makku yang sudah meninggal dunia, juga ayahku. Tengok pahala lagi. Sebab walaupun kita niat begitu, insya-Allah pahala sampai. Bila pahala sampai, itu some sort of menolong orang yang dalam kubur sekarang. Orang dalam kubur tu memang perlu sangat pada pertolongan. Terutama sekali sedekah, baca Al-Quran. Jangan lupa niat untuk mak ayah yang dikubur tu. Berapa dah tu? Jadi lagi banyak lagi bagus. Di antara adab-adab ketika berpuasa Ramadan, solat sunnah 2 rakaat atau 4 rakaat pada malam pertama di bulan Ramadan, dan pada setiap rakaatnya membaca surah Al-Fatihah, kemudian membaca surah Al-Fatih. Al-Imam Al-Mas'udi berkata, balaghani anna man qara'a surat Al-Fath awwala lailatin min syahri Ramadan fi salati at-tatawwu' rak'ataini aw arba'in hufidha dhalika al-'am. Barang siapa yang pada malam pertama di bulan Ramadan, kita dah malam ke berapa ni? Malam ke-12. Ni bermakna yang kita baca ni untuk tahun depan. Melaksanakan solat sunat 2 rakaat dan membaca surah Al-Fatih, inna fatahna laka fatham mubina. Tak hafal, letak Quran depan tu. Tak hafal juga, pegang. Boleh. Sempatkan diri. Ni sempatkan diri. Maka dirinya akan terjaga setahun penuh sampai Ramadan akan datang. Ni kan dah. Siapa yang buat ni mudah-mudahan dimakbulkan Allah. Yang belum, niat untuk buat tahun depan. Memperbanyakkan amal ketaatan pada bulan Ramadan seperti zikir. Zikir tu boleh jadi basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Boleh jadi hamdalah, Alhamdulillah. Boleh jadi tahmid. Tahmid samalah juga, Alhamdulillah. Boleh jadi takbir. Boleh jadi tahlil. Boleh jadi hauqalah. Boleh jadi salawat dan lain-lain. Jadi bila disebut, hendaklah kita berzikir banyak-banyak. Jangan disebut basmalah, basmalah, basmalah. Tahmid, tahmid. Bukan. Dibaca Alhamdulillah. Solat sunnah. Solat sunat 1 rawatib. Tolong diingat ya, tolong diingat. Solat sunat yang paling tinggi nilainya tak boleh lawan solat sunat rawatib. Kenapa? Sebab ia mengiringi solat fardu. Kalau sebelum disebut apa? Qabliyah. Kalau selepas Perdana Menteri ataupun Tuanku Sultan kan yang mengiringinya orang sebarang ke orang yang tak sebarang? Betul ke soalannya? Yang mengiringi tak sebarang. Orang yang mengiringi orang yang mulia ni bukan orang sebarang kan? Maksudnya orang yang special. Kerana yang dikawal itu sangat special. That's why solat rawatib paling tinggi mengalahkan solat tarawih. Sebab itu jangan berebut sangat kalau nak solat tarawih sampai tak sembahyang ba'diyah isyak. Jangan. Solat ba'diyah isyak dulu, baru solat tarawih. Belum diingatnya sebab solat 2 rakaat tu dalam mazhab kita Syafi'i yang muakkad 2 itu lebih besar pahalanya daripada solat tarawih. Dia punya ranking tu sebab memang dia status dia solat rawatib. Jangan tinggal. Siapa yang nak
sebuah rumah dalam syurga, 12 rakaat solat rawatib every day jangan tinggal. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat selepas maghrib, 2 rakaat selepas isyak. Semula ya, 2 rakaat sebelum zuhur, sebelum zuhur. Subuh dulu. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas berapa dah? 6. 2 rakaat ulang balik. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat selepas sebelum zuhur, 2 rakaat selepas berapa Kak Ajah? 8. 2 rakaat selepas maghrib, 2 rakaat selepas. Inilah namanya solat sunat yang muakkad, yang sangat-sangat dituntut. Dalam mazhab Hanafi, mazhab kita Syafi'i 10, sebelum zuhur 2. Tapi kita nak ambil pahala dapat rumah every day dalam syurga. Tu yang kita tambah 2 lagi tu yang muakkad 2 lagi tidak muakkad. Kalaulah letih sangat, capek sangat, jangan tinggal 12 rakaat ini. Kalau rajin 22 rakaat. Kalau rajin, apa dia? 2 rakaat sebelum, tunggu dulu, subuh dulu. Selalu kena tinggal subuh ke siang. Biar daripada mula. 2 rakaat sebelum, ini keseluruhan ni rawatib ni muakkad tidak muakkad. 2 tadi kan. 4 rakaat sebelum, 4 rakaat selepas zuhur, 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat selepas maghrib, 2 rakaat selepas sebelum isyak, dan 2 rakaat selepas. Berapa semuanya Kak Ajah? 20? Bukan 22? Sebab lepas isyak tu tadi 2. 20. Begini ya. Selepas isyak, difahami dulu. Ada satu hadis yang Nabi sebutkan, arba'un qabla adh-dhuhri ka'idlihinna ba'da al-isya. 4 rakaat sebelum zuhur pahalanya sama dengan 4 rakaat selepas isyak. Wa arba'un ba'da al-isya ka'idlihinna fi lailatul qadar. 4 rakaat selepas isyak pahalanya seperti mendirikan pada malam Lailatul Qadar. Apa pahala kalau kita solat malam Lailatul Qadar? 1 rakaat equivalent 30,000 rakaat di bulan lain. Meaning to say, kalau 4 rakaat berapa? Darab kalikan. Berapa kalinya? 30,000 Kak Ajah. Darab dengan 4 berapa? 120,000. Ini pahala untuk 4 rakaat selepas isyak dan 4 rakaat sebelum zuhur. Kan tadi hadis kata 4 rakaat sebelum zuhur sama pahalanya dengan 4 rakaat selepas isyak. 4 rakaat selepas isyak pahalanya seperti mengerjakannya pada malam Lailatul. Kerjakan malam Lailatul Qadar 4 rakaat, berapa pahala tadi? 100. Kita 2 kali dapat. Sekali sebelum zuhur, sekali selepas isyak. Persoalan, 4 rakaat yang disebut pahalanya begitu tadi, itu termasuk rawatib ke atau tidak? Ni nak bagi tahu ni, ada 2 pendapat mazhab. Mazhab Syafi'i itu bukan solat rawatib. Maksudnya bukan solat yang mengiringi solat isyak. Solat isyak diiringi cuma 2 rakaat akhir, itu sahaja. Sebab itu dirikan dahulu solat rawatib 2 rakaat, baru dirikan solat sunat 4 rakaat. 1. Jadi 6 lah tu. 2. Kaedah, mana-mana solat rawatib qabliyah baik, ba'diyah baik, wajib sebut qabliyatan. Kalau qabliyah, wajib sebut ba'diyatan. Segera kita faham. Mazhab kita Syafi'i tadi, rawatib selepas isyak berapa rakaat? 2. Yang inilah kita baca usalli sunnatal isya'i rak'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala.
Baik, yang empat ini rawatib ke tak? Tidak, tadi kita sebutkan. Bila tidak, tak sebut ba'diyah pun tak mengapa, nak sebut pun tak mengapa. Jadi untuk membedakannya kita tak sebut usalli sunnatal isya rak'ataini lillahi ta'ala. Angkat lagi 2 rakaat. Usalli sunnatal isya rak'ataini lillahi ta'ala, atau buat 4 rakaat sekaligus. Usalli sunnatal isya arba'a raka'atin lillahi ta'ala, tanpa menyebut ba'di, ya boleh. Atau sebut ba'diyah, boleh, tapi dia bukan dalam kategori ba'diyah. Sebut ba'diyah, tapi ia bukan dalam kategori ba'diyah. Sebab kalau dia ba'diyah, wajib sebut ba'diyah. Kalau dia bukan rawatib, nak sebut ba'diyah, boleh. Tak sebut pun tak mengapa, sebab dia bukan rawatib, boleh. Jadi tak sebut pun tak apa, sebut pun tak mengapa. Dalam mazhab Hanafi, tengok kalau kita belajar mazhab ni seronok, sebab kita ada jalan keluar. Contoh, kita ni dah letih dah, nak buat 6 rakaat tu, ya Allah, mujahadah betul dibuatnya. Tambah abang ngaji dah 3 kali hon kereta, nanti marah lagi. Buat sahajalah ikut mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi, 4 rakaat tadi adalah rawatib. Buatlah 4 rakaat dengan sebut tadi itu, usalli sunnatal isya raka'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Angkat lagi, usalli sunnatal isya raka'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Selesai. Kalau nak laju lagi, sebab abang ngaji dah 4 kali, tadi 3 kali kan, ni 4, buat sekaligus. Usalli sunnatal isya arba'a raka'atin ba'diyatan lillahi ta'ala. Baik. Walaupun dalam mazhab Asy-Syafi'i sebut tadi kan berapa rakaat? 6 kan? 2 dengan 4. 4 ni disebut tak pahalanya tadi? Disebut. Apa dia pahalanya? Seperti mengerjakan pada malam Lailatul Qadar. Senang-senang kita bagi figure 120,000. Yang ini disebut tak ganjarannya? Tak disebut. Ni, yang rawatib ni tak disebut. Pun begitu, walaupun tak disebut, tetap ini lebih besar pahala daripada ni. Macam mana pahalanya? Wallahu a'lam. Yang penting besar. Sebab itu jangan tinggal solat rawatib. Boleh tu? Baik. Ya. Itu rawatib. Rawatib tapi bukan muakkad. Dia rawatib juga tapi bukan muakkad. Bila kita sebut muakkad yang sangat dituntut, bukan yang tidak muakkad tu tak dituntut, tak payah buatlah, buat juga supaya terhindar daripada api neraka. Kalau tak larat, buat berdiri, buat duduk, buat 4 rakaat terus je. Kalau tak larat berdiri, buat duduk. Sembahyang sunat boleh duduk. Tolong diingat, fardu wajib berdiri, qada wajib berdiri. Tolong diingat. Baik. Solat sunnah sudah. Solat sunnah ada berapa? 3. 1 rawatib, 2 nawafil ataupun nafilah. Nafilah ni banyak. Cuba kita hitung daripada bangun tidur. Solat apa? Berwuduk dulu, solat sunat, wuduk. Kemudian pagi tu solat sunat duha. Kemudian pagi sampai petang tak ada solat sunat situ. Maghrib, antara maghrib dengan isya ada 1 solat, jangan tinggal. Solat sunat awabin. Dah tahu dah solat sunat awabin ni? Kena bagi tahu. Ni baru poin nombor 2 ni. Solat sunat awabin jangan tinggal. Siapa yang solat sunat awabin itu seperti dapat pahala 12 tahun melakukan ibadah dan diterima Allah. Sebab itu Habib Omar pesan, dan ulama lain pesan, kalau dia bertaubat di usia senja. Di usia senja baru umur dah lanjut, baru nak bertaubat. Syukur juga daripada tak taubat kan. Sebelum itu penuh dengan kelok-lakannya. Kelok-lakan. Jadi di bubuh imbuhan jadi kelok-lakan. Dan mungkin zaman Pop Yeye dulu, cermin mata gelap selalu yangki, tu bahasa Ustaz Ismail Kamus tu.
Mungkin dia tak berapa nak disiplin solat dan sebagainya kan. Tapi alhamdulillah Allah baginya hidayah, dapat juga dia bertaubat. Jangan tinggalkan 4 waktu ini. Jangan pandang belakang. Maksudnya 4 waktu ini jangan take it for granted. Beramal betul-betul. Satu, malam, waktu malam tu, especially 1/3 malam yang akhir. Satu. Dua, lepas subuh sampai ke terbit matahari. Tiga, lepas asar sampai ke maghrib. Yang keempat, maghrib sampai ke isyak. Ulang balik 4 tadi. Satu, waktu malam. Kalau tak boleh semua, 1/3 malam yang akhir. Macam mana nak tahu 1/3 malam yang akhir? Malam tu boleh dibagi 2. Maghrib sampai subuh bagi 2. Itulah dia tengah malam. Kenapa kena tahu? Sebab sahur yang kita buat ni baru dapat fadilat sahur bila berlalu tengah malam. Katalah ambil mudah-mudah, tengah malam tak semestinya, tengah malam pukul 12. 12 1 minit barulah kalau kita sahur dapat barakah. Pukul 11.55 itu more baru tu. Itu belum lagi sahur. Itu baru more. Pukul 11 itu sekadar menghabiskan bubur lambuk dan cendol yang tak dihabiskan tadi itu beserta dengan roti john. Jangan sebut banyak-banyak ni, baru pukul 11. Nanti kurus puasa kita kan. Tolong diingat ini penting. Pukul 12 pertengahan malam kan, 12 1 minit kalau sahur baru dapat pahala sahur, baru dapat pahala Allah merahmati orang yang sahur. Nah, tapi tak afdal lagi, itu baru fadilah. Fadilah maksudnya ada kebaikan. Tapi afdal bila? 1/3 malam yang akhir. Sebab tu penting ilmu matematik ni. Sama juga kita nak bermabit di Muzdalifah kan, kita keluar daripada bumi Arafah selepas maghrib. Kita pun sampai di bumi Muzdalifah pukul 11 malam. Kita pun kutip batu whatever, boleh tak terus pergi ke Mina? Tak. Dia kena bermabit. Mabit maksudnya bermalam di Muzdalifah. Macam mana nak tahu malam? Itu yang penting tadi. Tengah malam, walaupun 1 saat, barulah boleh pergi. Jadi maksudnya kita sampai pukul 10, tunggulah kat situ 2 jam. Barulah boleh. Siapa yang sampai ke bumi Muzdalifah pukul 1, kutip-kutip batu tak payah tunggu dah, sebab dia dah masuk waktu untuk bermabit. Itu penting tak tu? Penting. 1/3 malam sama juga daripada maghrib sampai ke subuh pagi. The first 1/3, the second 1/3, the last 1/3 of night, itu yang paling afdal sahur. Paling afdal sahur. Dan paling afdal qiyamul lail ataupun tahajjud. 1/3 itulah berlaku Isra' Mi'raj. Bukan awal malam, bukan tengah malam. Tu saya dah cerita, tak cerita dah. Cerita tahun depan, bulan Rejab nanti. Penting kita tahu ni supaya kita ambil waktu afdal. Tu yang kita sebut tadi tu, seni dalam ibadah. Orang lain beramal juga tapi kita dapat lebih. Saya bagi contoh ya. Tuan-tuan, puan-puan kan tadarus. Kan? Kalau dah tadarus baca apa? Baca Quran, baca apa lagi? Kan? Tapi nak bagi dia besar pahala, muqaddimahkan dulu. Allahumma inni uqaddimu ilaika bayna yaday kulli nafasin wa lamhatin wa tarfatin yatrifu biha ahlus samawati wa ahlul ard wa kulli shay'in huwa fi ilmika kainun aw qad kana uqaddimu ilaika bayna yaday dhalika kulli. Baru baca ayat tadi tu. Baca ayat mana kita? Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja. Sampai habis. Tutupkan lagi. Sadaqallahul azim adada khalqihi wa ridaihi wa zinata arshihi wa midada kalimati. Berbezalah pahala kita dengan orang yang tak baca itu. Itu nama seni. Sama juga, bukanlah payah sangat. Tak hafal, ambil buku, buka. Tengok handphone, buka. Pembuka amalan. Saya dah kongsi kat sini belum? Rasa sudah kan?
Siapa yang ada beli buku hijau Kanzus Sa'adah tu, dalam tu ada. Siapa yang dia bawa? Tak bawa ke tak tahu? Bawa tapi pernah dengar sebelum ni? Saya rasa pernah sebut 4 kali kat sini ni rasanya. Dalam buku Kanzus Sa'adah, siapa bawa? Buku Kanzus Sa'adah tu buku amalan. Ada yang besar, ada yang kecil. Yang kecil warna hijau, yang besar warna ungu. Tak lagi pelik juga tempat ni. Sebab buku tu dah diterbit berbulan-bulan dahulu. Oh, mungkin PKP. Hairan dekat sini selalu lambat. Tak semestinya buku saya, buku Habib Omar pun ada juga. Buku Habib Syekh Fahmi Zamzam tak ada. Buku Syekh Nuruddin tak ada. Buku Syekh Nuruddin tak ingat saya. Tapi buku Habib Omar ada. Allahumma inni uqaddimu ilaika baina yaday. Dalam tu tak ada. Tu lama dah buku tu. Tengoklah nanti. Kalau siapa yang beli buku Kanzus Sa'adah saya tu, yang warna hijau ni, tengok dalam tu ada buku tu. Ni namanya Kanzus Sa'adah. Sudah rasanya ni. Kan? Masya Allah. Ke dah 3 biji beli. Itulah. Cium bau saja. Dia kena amal baru kita ingat ni, cium bau saja. Boleh? Dalam buku ni ada di kandungan depan ni, pembuka amalan. Baca macam itu. Yang belakang tu kan dah hafal. Ada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Baik. Ya, silakan. Betul. Sebelum baca Fatihah boleh ke ajar apa-apa saja. Betul. Sebelum baca Fatihah ke ajar. Maksudnya sebelum kita nak bertadarus, sekali baca tak apa. Seorang lead yang lain baca. Itu tidak ada dalam hadis ya, tapi ulama-ulama bagi kita cara supaya dia bertambah-tambah amalan. Nantilah saya buat tulis dan saya rumikan, saya terjemahkan supaya semua dapat mengamalkan. Tu nama seni tadi tu. Ya, sila. Bagus soalan ni, jarang orang tanya. Saya rasa ni kali pertama dalam dunia ni orang tanya soalan ni. Baguslah. Sebab bertanya ni nak beramal kan Kak Ajar. Jawabnya ialah kalau kita selalu buat boleh diqadha. Kalau selalu buat. Kalau tak selalu buat jangan. Untuk selamat begini Kak Ajar. Untuk selamat memang kita dah nak buat sebelum zuhur tu kan, supaya kita lambat, orang dah solat dah pun. Ketika itu jangan solat sunat lagi sebab bila orang dah iqamah, idza uqimatis salah fala salata illal maktubah. Bila dah diiqamahkan jangan solat lagi, solat sunat maksudnya, kecuali sembahyang maktubah. Jadi memang kita tak sembahyang, tak dan pun qabliyah, niat saya nak gabungkan qabliyah dengan ba'diyah, boleh. Tapi ini jarang dibuat ya. Ada dua pendapat ulama. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan itu tidak digalakkan. Memang ada dua pendapat. Tapi kan selalu Kak Ajar selalu buat solat tu kan, kita nak ambil 12 rakaat tadi kan, boleh dibuatnya nanti. Ini bukan qada ni, tidak. Memang diniat selepas. Macam mana niatnya? Bagus soalan ni. Memang itulah yang patut ditanya. Untuk zuhur untuk zuhur qabliyah dengan ba'diyah kan jadi 4 jadi 8. Usalli sunnat adh-dhuhri 8 raka'atin, 8 rakaat. Ba'di qabliyatan ba'diyatan. Qabliyah dan ba'diyah lillahi ta'ala.
Gabung. Kalau tak pakai bahasa Melayu pun tak apa. Sahaja aku solat sebelum dan selepas zuhur 8 rakaat kerana Allah Ta'ala. Boleh buat 8 rakaat. Tak ada tahiyat awal. Sebab kita nak kejar tadi tu. Kalau rajin lah. Kalau tidak, tak mengapa. Tak perlu diqadak sebab kita tak selalu buat. Kalau yang selalu dibuat, boleh. Nabi pernah solat selepas asar. Walhal lepas asar tak boleh dibuat. Waktu tahrim, ketika ditanya, Nabi kata ini sembahyang zuhur tadi itu, qabliyahnya, qabliyah zuhur yang saya tak sempat nak solat sebab ada orang datang berhajat dan sebagainya. Tapi dalam waktu tahrim, ulama nak kata bukan kena solat waktu tahrim, tak. Maksudnya bolehnya qada sembahyang yang luput itu kalau selalu dilakukan. Tetap juga ulama katakan jangan sembahyang waktu tahrim. Sebab ada ulama yang mengatakan tidak boleh. Tadi tu Nabi buat tu nak mengatakan boleh apa? Boleh qada yang telah luput tadi tu. Soalan pertama tadi apa? Ya. Apa dia? Straight sahaja. Boleh buat sekali seumur hidup, boleh. Betul. Satu salam sekali seumur hidup paling kurang, sebab kata Imam Nawawi, apa yang kita pelajari wajib kita amal. Walaupun sekali in your lifetime. Musafir boleh. Boleh, tapi ada seninya lah untuk ni. Selalunya orang tak solat qabliyah ba'diyah dah ma'ajah. Sebab apa? Jangan kata qabliyah ba'diyah. Sembahyang 4 jadi 2. Kalau mak ajah buat tu memang masya-Allah tu. Boleh dibuat, boleh. Tapi kaedahnya hendaklah sembahyang fardu dilakukan dulu baru ba'diyah. Selagi asar itu contohnya, selagi isyak tu tak dibuat, tak boleh buat ba'diyahnya sebab kena buat fardunya dulu baru ba'diyah. Kena susun jadi 4 tu nah. Satu lagi, apa soalan yang mula-mula tadi tu? Kak Ajah tanya mula-mula tadi apa? Yang apa yang mula-mula tadi sebelum yang sembahyang? Baik. Allahumma inni itu bukan hanya untuk baca Quran je ni. Untuk semua zikir. Boleh. Contoh kita nak baca kitab ni, baca dulu Allahumma inni uqaddimu ilaika bayna kulli nafs. Pahalanya sangat besar. Ada perkara yang saya nak cerita tapi saya tak mahu dirakam. Tapi tak apa, teruskan rakam. Ada perkara yang saya nak cerita. Maksudnya amalan pembukaan tadi tu dia ada hikmah dia. Kalau lepas ni boleh, tapi tolong jangan rakam. Supaya tidak menjadi fitnah. Saya tahu ni semua bagusnya. Cuma satu syarat lah, siapa yang nak rakam boleh, tapi jangan bagi ke orang. Dengan suami pun jangan. Kak Ajah dengan mengaji tak apa, dua-dua tak apa. Mereka boleh, orang lain jangan. Bukan apa, kadang-kadang di panjang dah jadi cerita pula. Walhal dengar sekerat-sekerat kan, duduk macam ni kan elok. Dengar saya bercakap daripada mula sampai akhir kan jelas. Ni tiba-tiba yang tu dikeratnya, dipotong, jadi cerita pula. Mudah-mudahan Allah mengampunkan kita dan mengampunkan orang yang buat fitnah ya. Kita sambung dulu, tak bergerak-gerak lagi kita ni. Doa, jangan lupa doa tadi tu. Apa yang diamal 4 tadi bacaan tu? Cuba sama-sama kita. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Kalau bagus cuba berazam untuk baca 100 kali setiap hari. Cuba dalam Ramadan, mudah-mudahan di luar Ramadan pun sama juga. Sebab Nabi kata banyakkan baca ni bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan banyak baca, di luar Ramadan lagi banyak. Sebab bulan Ramadan ni ada kekuatan, yang sunat jadi wajib, yang wajib jadi 70 yang wajib. Kalau di luar Ramadan tak ada apa yang menguatkan tu, yang kena banyak baca tu. Tapi kalau baca 100 pun okey dah.
Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Nanti siapa yang pandai bahasa Arab mesti tanya saya soalan, kenapa yang dua pertama tu guna ana, aku, dan dua yang the rest tu guna kami. Asyhadu an la ilaha illallah, aku naik saksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Wa astaghfirullah, aku mohon ampun pada Allah. Tapi yang ketiga tu nas'alukal jannah, kami mohon syurga daripadamu ya Allah, wa na'udzubika minan nar, dan kami mohon dijauhkan neraka. Kenapa di sini aku, kenapa di sini kami? Sebelum ada yang tanya, saya jawab dan saya bagi tahu. Kerana bila kita bersyahadah guna aku dan beristighfar guna aku, dia lebih touching. Dia lebih touching. Sebab istighfar tu dosa kita, jangan dosa orang lain. Biar dosa orang lain besar, kita kecil sekalipun, tetap kita concern dengan dosa kita. Tu yang kita guna aku. Tapi kenapa syurga dengan neraka kita minta kami? Sebab kita nak masuk syurga dengan suami, dengan isteri, dengan anak, anak dengan ayah ibu. Kalau boleh sekampung-kampung kita dalam syurga tu. Itu maksudnya. Dan lepas daripada api neraka. Syurga ni dia mendatang. Ini syurga begini. Tengah-tengahnya adalah syurga Firdaus. Mudah-mudahan kita masuk syurga Firdaus. Amin. Mendatang gini. Tapi kalau neraka, dia macam gaung ke bawah. Kalau syurga ada yang kata 7, ada yang kata 8, Firdaus di tengah, lepas tu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gitu. Ataupun 8. Dia mendatang. Sehingga kita boleh ziarah ni, syurga ni, boleh ziarah ni, boleh nanti. Tapi kalau neraka, dia macam gaung. Kalau saya boleh tamthilkan begini. 1, syurga atas. 2, 3, 4, 5, 6. The deepest, yang paling dalam syurga apa? Neraka apa? Neraka Jahannam. Cuba kita bayangkan dan research saja ya. Ini gaung ni. Ini dinding, agak-agak boleh lari tak? Itu. Bila dengar, itu pun dah semput dada kita dibuatnya. Sesak dah rasanya. Ini tapi memanjang. Kalau mendata boleh lagi sembunyi kat sini kan? Tak. Itulah juga padang mahsyar. Seluas-luas, tidak ada lekuk, tidak ada valley, tidak ada gunung, tidak ada lembah, whatever. Begitulah seperti putih roti. Itu dahsyat sekali. Ataupun putih perak. Tapi neraka begitu. Sehingga disebut ainal mafar. Mana jalan keluar? Tak ada. Dalam neraka Jahannam bawah tu, naik atas tu, ya Allah. Satu riwayat dalam neraka Jahannam tu, ketika Nabi bersama sahabat dalam kitab Mukasyafatul Qulub karangan Al-Imam Al-Ghazali. Ada yang baca Al-Ghazali, tapi paling fasih Al-Ghazali. Ada satu bunyi lagu tu. Nabi tanya, ata'rifuna ma dhaka? Kamu tahu tak bunyi apa tu? Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Nabi je tahu. Nabi kata, itulah batu yang dilepaskan dan baru sampai tadi tu, itulah kedalaman neraka Jahannam 7,000 tahun. Kita belajar fizik kan, saya tak ambil sains, tapi tahu sedikit lah. Kalau benda tu ringan, dilepaskan, dia akan gitu kan. Kalau dia berat, batu, dia akan pergi dengan cepat. Tapi kalau batu besar, lagi dia cepat. Ni batu besar, baru 7,000 tahun baru sampai ke bawahnya itu. Mana nak lari? Sebab itu jangan bercita-cita, tak apa Ustaz, finally masuk syurga juga. Memang betul. Orang yang ada akidah, nanti kalau dia berdosa akan dicelupkan dalam api neraka. Berapa tahun tak tahu, wallahu alam. Tapi finally masuk syurga. Jangan di finally tu diambil. Sebab tak apa Ustaz, lah masuk syurga juga. Tapi berapa tahun? Ni mengajar dengan aircon, dengan sangat kondusif ni pun, kalau lebih 1,5, 10 kali tengok jam. Sebab bila nak habis ni, bukan tempat ni orang dekat Baghdad.
Tak ada. Maksudnya apa ni, jiwa kita kan. Sebab kita memang kadang-kadang tak tahan dengan lama. Ini satu hari sama dengan 1000 tahun. Kuat ke kita? Dalam neraka macam tadi tu. Jangan ada perasaan yang beriktikad begitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sedekah, insya-Allah keajah makajah ni luar biasa sedekahnya. Jangan tak bersedekah. Sedekah tu unik lah. Kalaulah orang tu meninggal dunia dan diprolongkan lagi umurnya, dia tak nak buat lain, dia nak fa'asaddaqa, dia nak bersedekah. Kenapa? Saya dah cerita kat dulu sini kan. Sebab dengan sedekah boleh menjalar kepada ibadah lain. Dengan sedekah dia boleh bagi pakaian guna solat. Kan kaitan tu. Dan makan dan minum. Ustaz sakit perut, kenapa dah 3 hari tak makan? Rumah banjir contohnya. Kita pun sedekah, dapatlah makanan segar bugar ustaz tu, berceramah, sebab sedekah. Gitu. Jadi sedekah itu sangat unik. Sedekah tak semestinya dengan duit. Sedekah dengan makanan boleh, apa-apa sajalah. Tapi tengok kalau nak sedekah ni, orang tu dah banyak beras, jangan sedekah beras dengan dia. Sedekah duit. Dia dah banyak pakaian, jangan sedekah pakaian lagi. Sedekah makanan gitu ya. Dia dah banyak makanan, tapi dapur kan bangsa banjir ke electricity kan tak ada. Beli dapur yang apa tu? Yang boleh, apa nama dapur tu ya? Yang berbalang tu lah. Dan whatever yang penting dapur tu, yang tak pakai electricity tu. Gas tu. Membaca Al-Quran dengan merenungi maknanya, tu yang terbaik lah. Tapi kalau dalam tadarus biasanya kita baca-baca je kan, paling kurang. Dan boleh tadarus walaupun dengan online ya. Walaupun dengan online boleh tadarus. Sebab niatnya satu je, nak mengkhatamkan Al-Quran. Kita bersemuka ni pun nak khatamkan Quran. Tapi kawan kita dekat Sudan, dekat Syria, dekat Indonesia nak join sekali. Why not? Nabi tak buat, ya betul. Tapi apa yang Nabi tak buat bukan semestinya tak boleh buat. Ni kena faham elok lah. Baik, membaca Al-Quran dan berbagai macam amal ketaatan lainnya. Yang ketiga, menunaikan solat sunat tarawih pada setiap malamnya secara rutin. Dan jika terdapat uzur dalam melaksanakannya, maka sunat untuk diqada pada waktu yang lain boleh, tapi jarang kita dengar ni. Kalau nak qada boleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang mendirikan qiyamul lail, itu salat tarawih kerana keimanan dan mengharapkan redha Allah, maka Allah akan menghapuskan dosanya yang telah lalu. Maksudnya dosa kecil. Kalau dosa besar, wajib taubat nasuha. Kalau tapwe yang diambil bulan tu, kembalikan balik tapwe itu. Kalau hutang, kembalikan hutang ataupun minta dihalalkan. Baik, cara melafazkan solat sunat tarawih secara berjamaah. Saya baca juga, usalli sunat tarawih raka'ataini ma'muman mustaqbilal qiblah. Jarang kita sebut, tak sebut pun tak apa. Adaan lillahi ta'ala. Baik, tidak mengunjing. Begitu dalam kitab ni saya baca apa yang ditulisnya ni. Tidak mengunjing seseorang. Maksudnya apa? Tidak mengumpat seseorang atau berbohong atau mengadu domba. Mengadu domba ni apa? Gosip ya. Kerana hukumnya adalah haram dan dapat menghapus pahala puasa. Puasa tu sah, tapi pahala puasanya kosong, malah dia berdosa. Dulu ada 2 orang perempuan zaman Nabi, disebut dalam kitab Ihya Ulumuddin, karangan Imam Al-Ghazali, riwayat Imam Ahmad. Tak tahan 2 orang ni, lalu minta izin Nabi untuk buka puasa. Nabi bagi 1 bekas. Yang perempuan pertama tu dia pun taqayyat, dia pun muntah.
balang tu separuh tu penuh dengan daging yang fresh flesh. Daging yang mentah. Terkejut orang. Mai mana ni? Pasal puasa, mai mana benda ni? Yang perempuan kedua pun macam tu juga. Jadi penuhlah ni. Rupa-rupanya apa? Nabi kata, hatani samata amma ahallallahu lahuma. Keduanya ni berpuasa daripada sesuatu yang dihalalkan pada keduanya. Makan minum halal kan? Kenapa tak berani makan dan minum? Sebab puasa. Tapi waftarata amma harramallahu alaihima. Kedua-duanya mengharamkan, maksud membatalkan pahala puasanya dengan sesuatu yang diharamkan ke atas keduanya. Rupa-rupanya buat apa dua orang ni? Mengumpat orang lain. Jaga, jangan mengumpat. Kalau mengumpat sah tak puasa? Sah, pendapat jumhur. Tapi pendapat Al-Imam Al-Auza'i batal. Kenapa? Sebab orang yang mengumpat orang lain seperti makan daging saudaranya. Kalau kita berpuasa makan daging, apa hukum? Daging makan, apa hukumnya? Batal. Sebab itu batal puasanya. Tapi pendapat ini tidak kuat. Ulama kata batal juga ya, tapi batal pahala puasa. Malah dia berdosa. Jangan mengumpat. Kalau ada muqaddimah mengumpat tu jangan izinkan. Antara muqaddimah mengumpat, you know, tu. Jangan jawab I don't know, jangan. I will let you know. Ini gitu jadi ceritanya. Hang tahu tak? Jawab dia tak mau. Jangan jawab hang tahu tak tahu jaga. Dia, tengok, mula jangan kawan dengan dia. Tengok, tak ada apa pun orang tu salah. Kerana dia tu, saya nak sebut ke tak bulan Ramadan ni? Contoh tak apa. Kak Jah bagi green light tak apa. Sebenarnya saya berat nak cerita di luar Ramadan. Mahu saya di Ramadan oleh kerana in the name of contoh. Jangan kawan dengan dia. Kenapa? Kata kawan ni, dia ni buaya darat. Maaf ya, kesian orang tak ada apa kena buaya. Kawan ni jawab, jangan begitu ni. Kawan ni pula tanya, kenapa? Kawan ni jawab, dia tu bukan buaya darat. Dia buaya darat dan laut. Dia pula tambah. Ingat kawan ni tadi, ingatkan wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Ingat dia bagi tazkirah tadi tu, dia pula tambah sikit lagi. Orang macam ni tak boleh bawa kawan orang macam ni. Dia tu benar buaya apa tu? Masya Allah, bagus-bagus soalan Ramadan ni. Dan sungguh bagus soalan mengaji. Kalau benar dia tu buaya darat, tidak mengapa untuk kita peringatkan orang. Ada 6 perkara keadaan boleh mengumpat orang yang tak jadi dosa, tapi niat untuk memperingatkan diri. Contoh antaranya, dia tu memang buaya darat dan laut tadi tu. Memang betul, memang begitu. Kita ada kawan, dan kawan kita ni ada anak perempuan contohnya, nak berkahwin dengan, maaf ya, buaya darat tadi tu. Dan memang betul-betul buaya darat. Banyak kes lah memang menunjukkan dia buaya darat. Boleh kita bagi tahu dengan kawan tu, Jah, sorry Jah ya, saya dapat info dan accurate 11 orang bagi tahu. Yang ini yang ke-12, bagi cukup 1 dozen. Bakal kawan rapat, kawan Kak Ajah tu, dia tu buaya darat dan laut. Kalau betul lah buaya darat cukup lah, laut tu tambah tu kan, tak mengapa, boleh. Sebab dia memang begitu, takut nanti kalaulah dia kahwin dengan orang tu jadi mangsa saja. Maksudnya
ialah atas kahwin atas dasar gitu je. Lepas tu nanti tak lama bahtera kehidupan itu. Better bagi tahu awal-awal. Tapi niat jangan niat nak memburukkan orang, itu memang satu yang hakiki. Yang kedua, jangan exaggerate. Kalau buai darat sahaja, jangan tambah laut. Jangan lebih-lebih. Itu boleh mengaji. Sama juga contoh, maaf ya, suami ni dia maaf kedekut orangnya, sangat kedekut. Dan Kak Ajah jumpa dengan hakim, tuan qadhi ataupun hakim, saya nak lapor lah, suami saya, ya Allah, kedekut. Itu mengumpat tu. Sebab mengumpat maksudnya mencerita keburukan orang ketika dia tidak ada. Dan kalau dia dengar, dia marah. Marah tak? Marah tu. Tapi benda ni hakiki. Itu namanya mengumpat yang dibolehkan. Pasti hakim akan tanya, kamu betul ke dia kedekut? Ya Allah, raja kedekut. Tambah lagi. Itu kalau betul raja tak apa mengaji. Kalau exaggerate, lala jadi dosa tu ya. Di ketika yang perlu memang. Kalau dia contoh orang yang bermegah-megah dengan maksiat dia. Contoh dia kaki botol. Kenapa disebut kaki botol ya? Whatever lah. Peribahasa Melayu ni unik kalau kita tahu maknanya. Kalau tak tahu makna, kadang-kadang kita keliru juga. Contoh harapkan pagar makan. Saya baru 2 bulan lepas tahu maksudnya. Yang sebenar-benarnya lah. Saya jadi hairan juga, apalah salah pagar. Pagar kan menjaga padi. Satu, kenapa dia pula yang disalahkan? Kesian. Yang kedua, macam mana dia nak makan? Dia mana ada mulut? Pagar tu kan baru 3 bulan ke 2 bulan tadi saya sebut, 3 bulan lepas baru saya dah tahu rupanya pagar tu adalah sejenis burung. Ke ada Kak Ajah baru tahu hari ini ni? Rupanya itu adalah sejenis burung. Sama juga jangan lepaskan batuk di, apa salahnya meletak di kat mana lagi nak melepas batuk? Kalau orang nak persoalkan lah, takkan nak batuk masuk ke rumah, keluar lagi tengusat ni, batuk ni. Maafkan saya. Itulah kalau kita tak faham maksudnya kan. Rupa-rupanya batuk tu apa? Betul Kak Ajah, yang nama batuk tu apa? Tu kan tempat cerut air kan. Ke baru hari ni tahu? Ni yang datang-datang ni lah. Maksudnya lebih teruk daripada saya lagi. Tak, biasalah tu. Biasanya ada yang kita tahu, ada yang tak. Maksudnya peribahasa Melayu ni penuh dengan makna ya. Bukan sebarang-barang tu. Baik, kita habiskan dulu. Bismillahirrahmanirrahim sikit lagi. Tidak mengunjing tadi tu. Mengadu domba ya. Sudah. Kam min sa'imin laisa lahu min siyami illa al-ju' wal 'atash. Berapa ramai orang yang menjalankan puasa namun tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Saya suka bahasa yang digunakan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya. Beliau sebut begini, kam min sa'imin muftiron wa kam min muftirin sa'imun. Berapa ramai orang yang berpuasa, hakikatnya dia berbuka, dia tak puasa. Berapa ramai orang yang tak puasa, hakikatnya dia berpuasa. Maksudnya ramai yang berpuasa tapi dia tak jagalah mulut tadi tu, maka dia batal pahala puasanya. Berapa ramai orang yang tak puasa di luar Ramadan ni, tapi dia tak mengumpat orang, dia tak menggosip, fitnah, whatever, dia macam seperti berpuasa. Itulah. Jadi jagalah, jangan lapar dahaga saja kan. Baik. A'ifus siyam, muliakanlah ibadah puasa. Fa inna siyama laisa minat ta'ami wala minasyarab. Kerana sesungguhnya puasa bukanlah hanya sekadar tak makan tak minum, walakinna siyama, akan tetapi hakikat puasa itu minal ma'asi, daripada maksiat. Ada satu hikmah yang sangat besar di bulan Ramadan ini. Apa dia? Kita sanggup tinggalkan yang halal dalam tempoh yang panjang semata-mata menjunjung perintah Allah selama 29 hari atau 30 hari. Itu nanti regularly tu akan buat satu
menghadirkan satu sifat dalam diri, lebih senang menghindarkan yang jelas-jelas haram di luar Ramadan kerana menjunjung perintah Allah. Sebab apa? Di bulan Ramadan kita tinggalkan yang halal. Makan, minum bersama dengan pasangan kan halal. Lama tu bila? Daripada subuh sampai maghrib. Halal semua tu, tapi tak berani kita buat satu je sebab kerana menjunjung perintah Allah. Nanti 29, 30 hari nanti terbiasa. Ini mengajar untuk luar Ramadan lebih senang meninggalkan yang jelas-jelas haram semata-mata menjunjung perintah Allah. Kalau ini dapat, bermakna puasa kita lulus, madrasah Ramadan lulus. Tapi kalau sama je, itu nak kena muhasabah balik. Nah, madrasah ni 30 hari, 29 hari ni tidak berbicara buruk tatkala berpuasa kerana dapat menghapus pahala puasa. Man lam yada' qaula zur, siapa yang tidak meninggalkan perkataan yang buruk dan keji, wal amala bihi, dan beramal dengannya, falaysa lillahi alaihi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Allah tidak memerlukan puasanya di saat dia meninggalkan makanannya dan minumannya. Patut-patut tadi kita tak makan tak minum, Allah kasihanlah dengan kita kan. Sebab kita sanggup tak makan tak minum tadi, tapi dalam masa yang sama dia bercakap benda yang kotor, keji kat sini. Nah, itu lebih melibatkan benda yang segan saya nak sebut, yang melibatkan suami isteri lah. Ni. Nah, kalau sebut keji tu mengumpat tu memang, tapi ni lebih melibatkan suami isteri. Ni dibuka cerita whatever, na'udzubillah. Kalau begitu puasanya tak ada apa, lapak ke, dahaga ke, hang punya pasal, lebih kurang bahasa gitu. Tak ada apa bagi Allah. Tapi kalau orang tak makan minum dan juga berpuasa mata, telinga, lagi lidah, lagi yang depan belakang tu, tangan kiri, tangan kanan dan kaki, tangan kiri, tangan dan kaki, itu Allah akan jaga. Berbuka dengan sesuatu yang halal, kerana barang siapa yang berbuka dengan sesuatu yang haram, maka Allah tidak akan menerima puasanya. Haram ada dua. Satu, memang benda tu haram. Yang kedua, benda tu halal tapi cendol orang lain diambilnya. Halal cendol itu kan, tambah air kedondong. Air kedondong tu ais, letak asam boy. Halal tak? Masalahnya orang lain diambilnya. Dia jadi haram aridi, haram yang mendatang. Ataupun diambil dia tak bayar. Apalah sangat tu ya, janganlah sampai begitu. Kenal tak dengan Imam Nawawi? Imam Nawawi kenal? Pernah jumpa? Tak, sebab beliau meninggal tahun 676 Hijrah. Tahun ke berapa tu? Siapa dapat jawab soalan tu, saya nak bagi dia hadiah. Hadiah buku ni. Tapi bukan buku ni lah. Bukan buku ni. Maksudnya buku ni di luar sana tu saya hadiahkan. Kurun ke berapa? Kalau salah bagi buku ni kat saya. Imam Nawawi meninggal tahun 676 kan? Kurun ke berapa? Saya dah cerita kat sini macam mana kita nak letakkan kurun pada tarikh tu. Silakan. Siapa berani bagi kat saya buku? Siapa yang nak hadiah, saya bagikan ini. Soalannya sangat simple. Imam An-Nawawi meninggal tahun 676 Hijriah. Kurun yang ke berapa? Jawapannya ialah, boleh saya jawab? Kurun ke? 1. Bagus attempt ke Ajah tapi tak tepat. Bagus attempt tu bagus. Biar saya jawab. Tak nak juga bagi buku kat orang. Sila open lagi. Ada kat luar, terus ambil tu insya-Allah. Tak berani sebab kalau salah kan bagi buku kat saya. Jawapannya ialah digit yang pertama campur 1. Digit yang pertama tadi berapa? 6 campur 1, 7. Ni ilmu ni nampak simple, tapi Imam Al-Ghazali
meninggal tahun, saya tak tanya tahun berapa, saya tahu. Kalau tahun berapa sampai Zohor saya kat sini. Gurau je nah. Beliau meninggal tahun 505 Hijriyah. Kurun ke berapa? Awal kurun yang ke-6. Boleh? Sekarang saya bagi hadiah. Betul? Kerana saya sayang dengan imam ini dan imam kita, Imam Syafi'i. Tapi soalannya, tahun bila beliau meninggal? Itu yang tadi itu saya tahu. Mesti nak tanya kurun berapa. Saya bagi clue saya bagi hint, beliau meninggal awal kurun ketiga. Dia mesti dua something tu. Dua berapa? Silakan. Saya nak bagi ni hadiah bulan Ramadan. Kurun ketiga maksudnya Kak Ajah mesti 2 point something, 2 something. 2 berapa tu? Siapa yang jawab tadi? Kak Ajah yang jawab. Saya akan hadiahkan Kak Ajah. Itulah jawapannya, 204. 204, tolong diingat ya. Itu tarikh wafat. Tarikh beliau hidup lahir. Saya bagi jawapan. Tarikh beliau lahir adalah tarikh Imam Hanafi wafat. Allah, ingat. Nah, tahun beliau lahir adalah tahun Imam Hanafi wafat. Kurun yang kedua, dia mesti 1 something. 150. Boleh? Kak Ajah, nanti jangan Kak Ajah, nanti kita jumpa di luar ya. Saya nak hadiahkan buku ni sebab nak datang lagi kan sebulan lagi. Baik, saya ingat sedikit lagi. Baik, saya baca sedikit lagi dan saya nak bagi tahu buku yang terbaru saya buat waktu PKP ni tadi, 40 hadis peringatan tentang kubur dan kematian. Waktu Ramadan ni lah bagus kita tahu tentang kubur, kematian. Sebelum tu saya nak ucap terima kasih dulu pada Kak Ajah, Mak Ajah, Datuk Datin ya, yang terlibat mungkin membaca La ilaha illallah untuk almarhum ayah saya. Almarhum ayah saya 9 hari lepas meninggal. Saya balik kampung, saya tanpa minta. Yang ni nak cerita ke tak ni? Ini saya share kemudian nanti nah. So sekarang ni jadi bahaya juga ya. Anyway, ini buku yang saya buat dan bagus juga untuk kita baca, merenungi diri sendiri. Dan sebelum saya tutup majlis ni, saya akan cerita keadaan orang yang mukmin meninggal dunia dan orang kafir sekejap dalam 5 minit. Baik, saya habiskan ni dulu. Tidak banyak. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Oh, Masya Allah, ni ulama besar ni. Saya dah cerita dengan tuan-tuan kat sini ni. Habib Abdullah bin Husain bin Tahir berkata, waftir alal halali ya talibal kamali, dan berbukalah dengan makanan yang halal wahai pencari kesempurnaan. Saya cerita sedikit sebab nama dia dah kat sini. Nama beliau Abdullah bin Husain bin Tahir, ulama besar di Yaman, wali Allah. Beliau ada anak saudara. Anak saudara beliau ni namanya Abdullah juga, tapi Ibn Umar ibn Yahya. Beliau tadi nama siapa? Abdullah ibn Husain bin Tahir. Anak saudara beliau Al-Habib Abdullah juga, tapi Ibn Umar ibn Yahya. Beliau panggil, ya Abdullah, anak saudara beliau. Saya tengok dekat Masilah satu tempat di Yaman, perkampungan. Rumah kamu menonjol daripada rumah orang lain. Ini dalam pandangan kasyaf, pandangan kewalian. Rumah orang lain sama je bumbung, tapi rumah kamu menonjol sedikit. Dan bilik tidur rumah kamu lebih menonjol daripada rumah kamu. Apa rahsia? Ini cerita orang-orang kewalian ni, sama-sama mereka tak pelik kan? Kita jangan sebarang. Sebab kita bukan wali. Kalau wali pun wali nikah. Tapi wali yang sebenarnya, wallahu alam, kita tak tahu ya. Kata anak saudara beliau, Pak Cik, kami buat rumah ni macam yang Pak Cik ajar jugalah. Satu, dengan duit yang halal. Dua, dengan niat yang baik supaya berteduh daripada hujan, panas,
aurat terjaga anak isteri, di situ dibuat majlis taklim, baca kitab, belajar ilmu agama, begitu. Cuma kata beliau, tidak ada bilik dalam rumah saya ni melainkan saya khatamkan Al-Quran. Kerana beliau orang yang khatam, orang yang hafiz. Maksudnya bilik A ni khatam, bilik tetamu. Bilik ni khatam 30 juzuk, bilik ni pun khatam. Even tangga rumah mereka besar. Kalau rumah tangga rumah kita tu jenuh tu. Setiap anak tangga, bukan setiap tangga. Setiap tangga tu ni 30 juzuk. Anak tangga, setiap anak tangga tu 30 juzuk. Dan paling banyak saya khatamkan dalam bilik tidur saya. Sebab itu dalam pandangan kasyafnya dilihat menonjol daripada rumah orang lain, dan bilik tidurnya menonjol daripada bilik yang lain. Kita kalau tak mampu buat begitu, bagi khatam jugalah. Macam mana beli radio? Saya pun baru tahu juga. Balik Sarawak baru ni, rupanya ada radio lah. Saya promote. Tapi saya tak tahu jenis apa tu. Dia kecil je radio tu Kak Ajah. Radio tu dia 30 juzuk non-stop. Dekat Shopee RM30 je. Sebab zaujah saya baru beli semalam. Saya balik kat rumah tu, dia cerita dia macam ni ketika ayah. Saya tak habis lagi cerita tadi kan. Cerita ayah saya tadi yang saya ucap terima kasih begini. Orang tak jadi tak jadi. Sambung balik kisah tadi. Kalau tak diingatkan saya lepas ni, saya lupa tu. Kalau nak tahu apa sambungan tadi tu, tak ada apa pun, saya nak ucap terima kasih je. Tapi benda tu rasanya tak perlu cerita dengan orang ramai, cerita dengan orang dalam dewan ni saja, ya. Sambung kat mana tadi? Rumah kita kalau tak boleh dikhatam 30 juzuk seorang, biar ramai-ramai. Abang ngaji sejuzuk, Kak Ajah sejuzuk, anak-anak sejuzuk. Sehari 7 juzuk, esok 14, seterusnya kan. Tak pun ambil masa sebulan ke nak khatam, biar juga khatam. Tak boleh juga, tu yang kata beli radio tadi tu. Beli radio yang memang 30 juzuk non-stop. Tapi kena charge, jangan tak charge, masuk surah An-Nisa, patah balik Baqarah. Ini berterusan. Ada radio tu. Baru semalam zaujah saya beli RM30 je Shopee. Sonok di rumah dengar tu, ya, sonok. Itulah kata paling kurang. Janganlah rumah kita kesian 20 tahun dah di rumah tu, tak ada dibanggakan. Dia tak boleh nak bangga kat rumah sebelah. Kalau rumah sebelah saya bangga. Dia kata rumah tu kalau boleh bercakap lah, tuan saya khatamkan saya dah 15 kali. Kan ada dibanggakan. Kesian tengok rumah dinding kita tu dengan aircon, dengan kipas, kesian mereka. Tak ada yang dibanggakan. Biar paling kurang mereka bangga dengan radio yang mengkhatamkan. Dapat pahala radio yang dapat pahala. Rather than nothing. Barakah tu insya-Allah ada barakahnya. Baik, last, tidak banyak tidur pada siang hari. Tidur boleh tak? Boleh kalau letih, apa salahnya? Tapi saya nak ingatkan, setiap perkara yang harus niatkan. Minum harus kan? Dapat pahala? Tak. Dapat dosa? Tak. Tapi kalau niat untuk suara lebih jelas didengar orang, penyampaian lebih lagi, boleh dapat diikuti, dapat pahala. Tidur dapat pahala? Tak. Dapat dosa? Tak. Tapi tidur nak bangkit malam qiyamul lail, dapat pahala. Tidur nak buat sahur suami, dapat pahala. Itu, ya. Saya ingat setakat ni dulu untuk ini. Saya nak ceritakan sedikit di sini, ya. Saya ceritakan satu hadis sahaja. Ada 40 hadis dalam ni. Saya nak cerita, saya tak tengok kitab sebab masa tak cukup. Orang yang meninggal dunia, dia beza. Orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman. Dalam hadis ni sebut, saya buat ringkasan sahaja. Ada marker tak Kak Ajah? Saya pinjam sekejap. Tagih. Yang tu tolak ke kanan. Ada
pen banyak. Ada? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi mengajar para sahabat dengan banyak cara, metodologi, berceramah, berkhutbah. Tapi sekali Nabi pernah lukis ini dekat tanah. Nanti bila ada ustaz cerita hadis ni, tolong diingat apa yang saya buat ini. Ada sekali Nabi lukis satu petak yang macam ni, menunjukkan apa? Boleh kita nak guna apa pun metod untuk berdakwah. Nabi kali ini guna metod melukis. Begini dah. Kemudian baginda buat begini. Kemudian baginda buat begini. Setelah dibuat begini, baru Nabi explain apa itu. Lalu baginda mengatakan, ini dahulu. Ini adalah insan, manusia. Kita dah ni yang sini, tengah ni, sini ke sini adalah manusia. Yang melingkunginya empat itu ni, yang ini ni, ini namanya ajal. Namanya ajal. Di sini pun kita dah tahu kita sekarang dilingkungi oleh ajal anytime sahaja. Dan yang panjang ini, panjang keluar ini adalah angan-angan. Angan-angan, cita-cita, dream, di sini nah. Yang warna biru tu adalah ujian dalam kehidupan. Yang ini ni. Ini adalah obstacles, ujian. Sampai Nabi sebut begini. Ketika Nabi sebut khat yang dalam ni, Nabi sebut begini. Kalaulah ini lepas, pasti ini akan dia jumpa. Kalau ini lepas, pasti ini akan dia jumpa. Maksudnya dalam kehidupan pasti akan ada cabaran. Itu Nabi sebut. Nah, tinggal lagi. Kita kat mana tadi? Dalam ni kan? Kan kita ada cita-cita kan? Belum tentu akan sampai cita-cita itu. Tapi tak mengapa. Nak tunjuk ni, cita-cita ni kadang-kadang terlepas daripada ajal. Maksudnya ajal dulu tak sampai nak cita-cita tu. Tapi nak bercita-cita silakan. Tapi kadang-kadang terlalu panjang sehingga ajal dulu tak dan dia nak dapat pada angan-angan itu. Kerana itu di sini kita ini ujian-ujian pasti. Kalau tidak satu, dua. Kalau tidak dua, kalau tidak banyak pun satu pasti. Dan kita dilingkungi oleh ajal, pasti kita akan meninggal. Apa moralnya? Obstacles itu biasa dalam kehidupan. Cuma kena sabar, kena banyak ilmu, pasrah pada Allah, kena tahu jalan keluar. Yang kedua, kita pasti akan meninggal. No one is immortal. Sebab kita dilingkungi oleh ajal. Tidak salah kita berangan-angan, tapi jangan angan-angan tu memang tak dapat digapai. Lebih baik kita tumpukan beramal untuk kita menghadapi kematian. Ada dalam buku ini, hadis ini ada dalam buku ini. Yang saya nak cerita begini 5 minit. Orang yang beriman, kalau dia nak meninggal sakaratul maut, malaikat akan turun daripada langit. Ini bukan malaikat maut ni, memang malaikat daripada langit turun. Sebab malaikat tinggal di langit, dibawa kain kafan daripada syurga dan bau-bauan daripada syurga. Ni orang yang beriman ya. Ketika dia di bumi, turun mereka tu, lalu mereka duduk di depan ataupun dekat dengan mayat tadi. Mayat tahu, kita tak tahu. Dan mayat tu, mereka duduk tu sepanjang mata, mata memandang tu kan, seluas mata memandang. Memang nampak malaikat itu. Hakikatnya kita tak tahu ya. Barulah turun malaikat, barulah datang malaikat maut dan mencabut nyawanya dengan tenang, seperti air yang jatuh daripada teko. Mana teko kat sini? Tak ada. Apa sahajalah ya. Ini tak elok juga. Inilah. Ini teko. Kan ada muncung sikit ni. Kan ada muncung teko kan? Tuang. Kalau dituang, tersekat tak air tu? Tak. Floss saja. Kenapa?
Tak ada yang menyekat. Begitulah nyawanya flows dia keluar dengan senang. Nah, tidak disentap sebab senang sangat. Keluar tu daripada roh ni. Seketika itu malaikat daripada langit tadi sambar. Nah, ambil istilahnya, ambil roh tadi, dibubuh dalam kain kafan, dan wanginya tadi bukan main lah. Kemudian diarak, bawa ke langit yang pertama, diminta izin, dibuka pintu. Malaikat yang ada di langit jadi hairan. Ma hadha ruhut tayyib. Apa gerangan roh yang sangat bagus ni? Disebutlah namanya Hajah sekian, binti Hajah bin Haji sekian di dunia dengan nama yang sangat baik. Kemudian bukan setakat tu je. Langit pertama nak pergi langit kedua, dibawa ke atas, diiringi oleh langit malaikat yang ada di langit pertama ni. Maksudnya hebatlah roh tu. Kita kalau berjalan orang iring kan rasa something. Ingat tak waktu Raja Sehari dulu? Masya Allah. Oh, kita berjalan ya. Kadang-kadang orang bunga tabur bunga, minyak wangi, tisu pun ada. Tertabur Langit pertama, dua, semua lepas, semua hairan siapa ni? Sampai langit yang ketujuh. Lalu Allah katakan, tulis orang ini dalam kitab Illiyin. Dalam Illiyin maksudnya tempat roh-roh yang baik, barulah dikembalikan ke jasad. Waktu tu kita menangis tengok jasad tu. Kan? Dia sebenarnya gembira. Kalau bolehlah dia nak bagi tahu kita jangan nangis. Bapak dah. Kalau boleh, tapi dia tak bolehlah. Kalau dia cerita, kita pula menangis, kita pula pengsan. Kan? Begitulah. Situ dulu, stop kat situ dulu. Dia ada cerita panjang lagi. Untuk orang-orang yang tak beriman, orang kafir, sebaliknya. Turun juga malaikat tadi, tapi bawa kain kasar. Dan ketika malaikat maut datang, roh dia berlari-lari. Roh dia ni berlari ni. Maaf ya. Sebab itu ada sebahagian ketika nak meninggal orang tu, tak mahu keluarganya duduk dekat. Sebab dia menjerit, adoi, sakit dan sebagainya. Sehingga diletakkan di dalam bilik seorang-seorang. Sebab dia kuat sangat. Lepas tu dengar, silent. Meninggal lah tu. Kita Islam jangan gitu ya. Memang ada. Saya pernah dengar ni, tapi saya tak sebutlah. Bukan Islam lah maksud saya ni. Tu yang dia ketakutan, huru-hara. Last tak boleh, dia kena cabut juga. Cabutnya bukan macam air keluar tadi, tapi disentap. Fayan tazi'ahu, intizak ni disentap. Seperti besi yang berduri tu dekat kapas yang basah. Cuba bayangkan. Kalau disentap tak berselerak kapas tu. Melekat dan sebagainya. Menakutkan. Ketika itu dimasukkan ke dalam kain yang kasar tadi, dengan bau yang paling busuk di atas muka bumi orang ini. Lalu nak dibawa ke atas, lalu melalui sebahagian malaikat kata, roh apa yang teruk macam ni? Disebut namanya dengan nama yang paling teruk dan hina di dunia. Minta lepas langit pertama, tak diizinkan. Malah dicampak roh itu ke orang itu semula. Memang tak nampak apa, tapi merasa kehinaan yang sangat-sangat. Selepas itu lagi teruk. Itulah sedikit yang ada dalam buku ni, dan apa tanda-tanda husnul khatimah dan sebagainya. Nanti ada masa saya nak baca buku ni dekat sini nanti ya. Setakat ini dulu. Satu, bolehlah kita nak tutup ni setakat ini dulu. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin.